Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Eloklah berehat, tumpu kes mahkamah. Pergerakan Pemuda mencadangkan agar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi agar dapat mempertimbangkan untuk beliau berehat dan bercuti buat seketika daripada menjalankan tugas-tugasnya sebagai Presiden Parti sehingga selesai kes beliau dibicarakan di mahkamah, kerana adalah tidak adil bagi kita membebankan Presiden Parti dengan sebegitu banyak pertuduhan yang dihadapi oleh beliau, rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa dan pembahan wang haram. Pergerakan Pemuda UMNO melahirkan rasa simpati dengan jumlah pertuduhan yang terpaksa dihadapi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Dalam keadaan UMNO perlu bergerak pantas ke hadapan dalam suasana kerangka politik yang berbeza pada hari ini. Kita hanya minta dia untuk bercuti dan berehat untuk memfokuskan kepada isu-isu yang berkaitan dengan kes yang pertuduhan-pertuduhan yang dihadapi di mahkamah ini. Hangpa Pemuda tak kesiankah? Tengok muka Presiden Hangpa ni, jelas sekali wajahnya sudah mula lesu dan keletihan. Bagilah dia peluang menumpukan kes 47 pertuduhannya di mahkamah yang sudah lama tertangguh. Sekarang mahkamah sudah mula bersidang, maka inilah masa yang sesuai supaya beliau boleh fokus membersihkan nama beliau. Dan jika didapati dia bersalah, maka beliau boleh fokus sepenuhnya hendak bekerjasama dengan Anwar dan DAP menghadapi PRU 15. Percayalah, selagi kes beliau tidak selesai, selagi itu PRU 15 tidak akan diadakan. Bukan apa, supaya hendak beri keadilan pada beliau. Dan jika kemenangan di mahkamah, maka kemenanganlah di PRU 15 kelak. No? Baik, sekarang kita lihat satu persatu bila dan mengapa perbicaraan kes rasuah dan pecah amanah Zahid ditangguhkan sebanyak 15 kali sejak bermula November 2019. Mac 2021, pertama kali perbicaraan ditangguhkan adalah pada 2 Mac 2020 apabila mahkamah telah dimaklumkan bahawa tertuduh perlu menghadiri mesyuarat bersama Perdana Menteri baharu dilantik Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membincang pembentukan kabinet. Namun pejabat Perdana Menteri menafikan perkara tersebut dan menyata tiada mesyuarat dijalankan ketika itu. Mahkamah telah memberi amaran dan pihak tertuduh kemudian memberi permohonan maaf. Hari dikosongkan. 1. 2. PKP telah dikuatkuasakan ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara menyebabkan perbicaraan mahkamah turut tertangguh yang sepatutnya diadakan pada 23 Mac hingga 25 Mac telah dikosongkan. Hari dikosongkan. 3. April 2020. 3. Kesan dari PKP yang dilanjutkan 2 minggu, maka tarikh perbicaraan yang sepatutnya diadakan dari April 13 hingga April 16 dan April 27 hingga April 30 terpaksa dikosongkan. Hari dikosongkan. 8. Mei 2020. 4. Dalam keadaan serupa, tarikh perbicaraan dijadualkan berlangsung dari 12 Mei hingga 15 Mei dikosongkan kerana PKP. Walau bagaimanapun, pengurusan kes pada 19 Mei telah menetapkan jadual tarikh perbicaraan sehingga September telah dimuktamadkan. Hari dikosongkan. 4. Julai 2020. 5. Pada 29 Julai, Hakim telah membenarkan sesi petang dikosongkan bagi membolehkan Zahid menjalankan tugasnya sebagai seorang ahli parlimen dan menghadiri mesyuarat jawatankuasa parlimen. Hari dikosongkan setengah hari. Ogos 2020. 6. Dengan perbicaraan dijadualkan 3 hari berturut-turut, saksi ke-90 dan juga saksi utama Major Mazlina Mazlan alias Ramli mohon cuti sakit pada hari Rabu Ogos 26 dan memaksa perbicaraan ditangguhkan dan bermula semula pada 28 Ogos dengan kehadiran Major Mazlina sebagai saksi. Hari dikosongkan. 2. September 2020. 7. Pada 21 September Ahmad Zahid hadir di sebelah pagi dan telah di sesi petang beliau tidak hadir. Mahkamah diberitahu bahawa beliau terpaksa menjalani ujian COVID-19 selepas sesi rehat makan tengah hari dan difahamkan beliau dikendaki menjalani ujian selepas balik dari berkempen di Pilihan Raya Negeri Sabah beberapa hari sebelumnya. Oleh demikian, Hakim telah membenarkan perbicaraan
dikosongkan pada sebelah petang dan keesokan harinya iaitu September 22. Hari dikosongkan 1 hari setengah. 8. Sebelum ini Hakim pada 28 Ogos membenarkan 3 tarikh perbicaraan dikosongkan dari September 23 hingga September 25 bagi membenarkan Zahid berkempen di Sabah. Hari pengundian adalah pada 26 September. Mahkamah telah sebelum ini menetapkan tarikh perbicaraan dari 1 September hingga 30 September. Hari dikosongkan 3. 9. Kepulangan beliau dari Sabah, Ahmad Zahid dikehendaki menjalani kuarantin wajib di rumah selama 14 hari dan kesannya beliau tidak dapat hadir untuk perbicaraan ditetapkan pada 28 September hingga 30 September. Hari dikosongkan 3. November 2020, 10 dengan gelombang ketiga pandemik COVID-19 maka PKPB dilaksanakan dan kes mahkamah turut terkesan dan tertangguh. Maka tarikh perbicaraan pada 16 November hingga 19 November adalah ditunda. Hari dikosongkan 4. 11. Apabila keadaan pandemik bertambah buruk, maka PKPB dilanjutkan dan kesannya tarikh perbicaraan pada 30 November adalah dikosongkan. Hari dikosongkan 1. Disember 2020, 12. Seterusnya tarikh perbicaraan pada Disember 1 hingga Disember 3 juga dikosongkan berikutan lanjutan PKPB. Hari dikosongkan 3. Januari 2021, 13. Berikutan pelaksanaan PKP 2.0, maka tarikh perbicaraannya ditetapkan pada 18 Januari hingga 21 Januari terpaksa dikosongkan. Hari dikosongkan 4. 14. Ketua Hakim Tan Sri Tunku Maimun Tuan Mat pada 12 Januari telah memaklumkan bahawa mahkamah akan membenarkan kes-kes rasuah diteruskan walaupun dengan pelaksanaan PKP yang masih berjalan. Oleh demikian, tarikh perbicaraan Zahid telah ditetapkan pada 27 Januari. Namun pada 26 Januari, perbicaraan sekali lagi ditangguhkan kerana tertuduh harus menjalani kuarantin di rumah setelah berkontak rapat dengan Tajuddin Rahman yang disahkan positif pada 19 Januari. Ahmad Zahid kemudian diuji negatif. Hari dikosongkan 1. Februari 2021, 15. Terakhir setakat ini adalah perbicaraan yang sepatutnya berjalan selama 4 hari. Telah dikosongkan kerana tertuduh telah berkontak rapat dengan Johan Abdul Aziz pada Februari 19 di mesyuarat UMNO di Janda Baik. Johan diuji positif pada 21 Februari. Kali ini Hakim telah memberi amaran keras kepada tertuduh untuk memastikan tiada lagi penangguhan kes perbicaraan yang menjadi perhatian rakyat. Keseluruhan hari yang terpaksa dikosongkan untuk perbicaraan Ahmad Zahid adalah 43 hari, melebihi mana-mana kes perbicaraan berprofil tinggi sebelum ini. Walau bagaimanapun, sejak awal bulan Mac 2021 ini, perbicaraan telah menemui rentaknya dan sehingga kini sudah 93 saksi dipanggil dan hanya beberapa orang sahaja saksi perlu dipanggil untuk memberi keterangan sebelum proses pergolongan. Maka adalah adil untuk peringkat-peringkat akhir perbicaraan Ahmad Zahid diberi peluang dan ruang untuk memberi sepenuh tumpuan terhadap perbicaraannya dan dibenarkan berehat dari menggalas tanggungjawab parti serta lebih afdal diberi peluang membersihkan namanya di mahkamah seberapa segera. Kalau pemuda ada prinsip dan tidak dibeli, maka besar kemungkinan Ashraf akan melontarkan suara sekali lagi seperti berikut. Cuma untuk tidak membebankan beliau dengan kes-kes yang terpaksa dihadapi ini, dengan bebanan tugasan sebagai Presiden, kita mohon agar beliau sendiri dapat mempertimbangkan untuk bercuti dan berehat sehingga kes-kes beliau selesai. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.